hijrah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Al-Habib Muhammad Mustafa Al-Haddad daripada Johor Bahru, dan yang mana ceramah kita pada hari ini yang bertajuk Hijrah Hati, Langkah Menuju Takwa. InsyaAllah tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kuliah kita pada malam ini kepada Al-Habib. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat memahami dan memahami dan mendengar dengan baik, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kebaikan insyaAllah dapat kita mudahkan urusan kita, insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Habib Mustafa untuk Habib Muhammad bin Mustafa Al-Haddad untuk menyampaikan kuliah pada malam ini, insyaAllah. Fadhal insyaAllah. Ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkira an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa husnu thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya kasihi tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Moga-moga hari ini, besok dan sampai kita bertemu semula dengan Allah Subhanahu wa taala, keadaan kita ini dapat membahagia dan menggembirakan hati kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama kita syukur banyak-banyak kepada Allah kerana sampai waktu ini Allah Subhanahu wa taala masih anugerahkan kita umur, masa dan diiringi dengan taufik dan barakah. Buktinya umur yang ada, masa, umur ni dalam ni macam-macam. Dan dalam umur ni ada kesihatan, ada kelapangan waktu. Itu umur yang Allah Ta'ala sertai dengan barakah. Ramai orang Allah Subhanahu wa Ta'ala ambil di awal, tak sempat dia nak kumpul macam-macam anugerah dari Allah untuk dibawa jadi bekalan di kubur. Tapi kita sebahagian dari ramai-ramai umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih iringkan waktu, masa kita dengan barakah kerana kita masih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tetamunya. Subuh kita, zuhur kita, asar kita, maghrib kita, isya kita masih menjadi tetamu Allah, iaitu berjemaah di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala dhalik. Dan umur kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri lagi, kita masih lagi mendapat bahagian-bahagian besar. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Itu pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada kekasihnya Nabi SAW. Allah suruh Nabi SAW supaya senantiasa mengingatkan ataupun menceritakan kepada umatnya tentang ayyamillah. Ayyamillah ni apa dia? Ayyamillah mengikut ahli-ahli tafsir adalah hari-hari, peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala besarkan. Antara ayyamillah juga adalah bulan Muharram. Kerana bulan Muharram ini, di dalam ini ada satu hari yang dipanggil 10 ataupun Ashura. Dan di dalam 10 ini ada hari-hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun peristiwa-peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kepada makhluk-makhluk Allah yang hebat-hebat ni. Kan kepada Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ini dipanggil Ashura. Kita semua tahu dalam Ashura ni yang berlaku pada 10 hari bulan Muharram. Dan peristiwa Allah Ta'ala mula-mula cipta Nabi Adam. Siap Nabi Adam sebagai manusia 10 Muharram. Kemudian Nabi Adam tersilap ketika mendekati pohon yang Allah Ta'ala tak bagi dekatkan. Wala taqraba hadhihi syajarata, kan Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala larang tegah Nabi Adam jangan mendekati pokok tu.
Tapi Nabi Adam tersilap, dia pergi ambil makan buah tu kan, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum Sayyidina Adam alaihi salam dengan Sayyidatuna Hawa alaihi salam turun ke bumi. Selama di bumi ni Nabi Adam bertaubat. Dalam Quran kan Nabi Adam baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh para alim ulama kita. Dengan doa ini akhirnya Allah kabulkan doa yang Nabi Adam doa ni, Rabbana zalamna anfusana ni adalah pada 10 Muharram. Dengan Allah Ta'ala kabulkan dengan cara Allah Ta'ala temukan Nabi Adam dengan isterinya Sayyidatuna Hawa alaihi wassalatu wassalam. Itu berlaku pada 10 Muharram. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam, ketika Allah Ta'ala bagi banjir besar, selama ada ulama kata 3 bulan, 4 bulan, walhasil 100 lebih hari bahtera Nabi Nuh berlayar dekat bumi, dan akhirnya mendarat bahtera Nabi Nuh ini di satu bukit yang namanya Judi antara Turki kan. Judi ini pada tanggal 10 Muharram, ini Ashura. Kemudian Nabi Allah Yunus yang Allah kisahkan dalam Quran kan, Allah Ta'ala dia pergi ke tepi pantai, kemudian ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus kata orang kita, orang Melayu. Dan selama 40 hari lebih Nabi Nuh berada dalam perut ikan paus, dan selama itulah Nabi Yunus AS berdoa kan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini antara taubat-taubat para Nabi yang sangat dianjur dan digalakkan oleh Nabi kita dan alim ulama kita untuk jadikan zikir kita harian. Dengan doa ini akhirnya Allah kabulkan. Pada 10 Muharram ikan ini memuntahkan Nabi Yunus keluar balik daripada perut ikan nun ataupun ikan paus. Ini berlaku pada 10 Muharram. Nabi Idris minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikekalkan ataupun dipanjangkan umurnya, kemudian diletakkan dalam suasana yang boleh dia beribadah kepada Allah, maka Allah angkat dia ke langit kedua. Angkat Nabi Idris, dan peristiwa Nabi Idris diangkat tanpa dicabut nyawanya sampai hari ini pada 10 Muharram. Nabi Musa alaihi wassalam berjuang untuk menyampaikan tauhid daripada serangan-serangan, gangguan-gangguan Firaun dan bala tenteranya. Dan Nabi Musa dengan Bani Israel sebahagian pengikut baginda, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia daripada Laut Merah, daripada Firaun, dan menghancurkan Firaun pada masa sama. Dua peristiwa. Pertama, keselamatan, pertolongan Allah kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Yang kedua, kehancuran bagi Firaun dan pengikutnya adalah 10 Muharram. Maknanya Muharram ini ada banyak yang disebut sebagai ayyamillah. Peristiwa, bukan peristiwa kecil, kerana peristiwa ini berlaku kepada makhluk-makhluk Allah yang hebat-hebat, yang besar-besar, semua para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Itu pertama. Maknanya ayyamillah ini termasuk apa yang Allah Subhanahu wa taala adakan di dalam Muharram. Dan bulan Muharram ni juga termasuk dalam bulan haram yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhur indallah, sungguhnya bilangan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hisna asyara syahran, ada 12 bulan kan. Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Thani ataupun Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dalam 12 itu Allah sebut dalam Quran minha arba'atun hurum. Dalam 12 tu Allah istimewakan, Allah pilih lagi, Allah spesialkan daripada 12 bulan ada 4 yang Allah jadikan bulan-bulan haram. Haram di sini bukan haram yang kita faham kan, kita haram bagi hukum syarak kan? Tak boleh makan khinzir, tak boleh mencuri, itu haram. Tapi haram di sini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Boleh kita sebut juga sebagai bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia kerana Allah pilih bulan tu. Macam kita manusia pun ada hari-hari yang kita spesialkan, betul tak? Hari anniversary kan, isteri kita kan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ada orang yang dah bongkok dah sambut lagi universiti dekat apa? Universiti pula. Anniversary dekat hotel kan. Bongkok anniversary lagi, sweetnya kan, pasangannya. Itu kalau tanya nama bini dia mesti tak ingat. Dia dipanggil sayang kan. Kita pernah dengar cerita orang tua dipanggil bini dia sayang. Satu hari orang muda ziarah dia, tiba dipanggil isteri dia nak buat kopi kan, panggil sayang. Yang orang muda ni, ya Allah, Tok Wan ni
Hebat sampai tua ni, sampai umur 50, 70, 80 masih panggil sayang kat bini dia kan. Dah habis ziarah dia pergi jumpa, tanya, Tok Wan, apa specialnya Tok Wan ni? Kahwin dahsyat sampai dah panggil sayang. Tok Wan ni gelak, mana ada special apa? Habis awak panggil sayang? Sebab aku tak ingat nama bini aku. Jadi panggil sayang paling selamat. Kita ingat romantik rupanya, tak ingat. Perempuan pula kalau tak ingat benda ni jadi dosa besar kan. Boleh jadi ahli neraka, boleh jadi dayus. Pasal tak ingat nama bini pun, perempuan boleh bagi gelaran dayus tu kat suami. Jangan main-main. Dahsyat lah zaman sekarang ni. Zaman lah ni benda tu pun dia boleh buat syariat dia sendiri. Nabi dah cakap dayus lain, dia pun ada dayus. Laki malas pun dia panggil laki dayus. Padahal laki malas bukan laki dayus kan? Dayus ni Nabi dah buat gelaran tu, dia pun tambah pula. Tengok media sosial, lelaki yang tak kerja, lelaki yang malas basuh pinggan kan, yang mengarah-ngarah isteri, suruh masak tak reti masak, dia pun panggil lelaki dayus. Padahal bukan tu. Dayus ni lelaki yang ada bini macam hang ni. Duk burukkan lelaki yang mana lelaki duk biar bini tak taat pada Allah, tak tutup aurat, bercampur bertepuk tampar dengan laki-laki yang tiada hubungan mahram. Itu suami ataupun laki-laki dayus. Lelaki yang tak reti masak, tak masak, tak reti basuh baju sendiri, tak reti setrika baju, semua harapkan bini, itu bukan dayus kan? Dan ramai je lelaki yang tak boleh gitu, tapi bini dia okey, boleh. Dia ni dua-dua, bini pemalas, berkira lelaki pemalas, bukan dayus. Jadi bulan Muharram Allah kata minha arba'atul hurum. Allah pilih ada 4 bulan yang Allah Ta'ala specialkan. Dan 4 bulan haram ini apa dia? Bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Maka kita ada dalam salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala istimewakan. Dipanggil bulan ini bulan haram. Jadi apa perlu kita tahu benda-benda ni? Bahawa kita tahu kita duduk dalam bulan. Pertama, kita bersyukur dengan Allah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita dari lahir sampai hari ini kita dapat Islam. Ini nikmat paling agung. Tak ada nikmat sebesar kita nikmat hidup menjadi orang Islam. InsyaAllah kita mati sebagai Islam. InsyaAllah kita jumpa Allah Ta'ala sebagai Islam. Ini nikmat besar. Nikmat kedua, Islam kita hidup menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Pasal Nabi Adam sampai Nabi Isa pun Islam juga, betul ya? Semua Islam. Dan hanifan musliman kan Allah Ta'ala sebut. Agama Nabi Ibrahim Islam, agama Nabi lain Islam. Jangan ikut pendapat orang hari ni, orang-orang yang menulis di media sosial kan. Nabi Isa dia kata Kristian, Nabi bukan, tak Islam. Allah sebut dalam Quran. Jawapan tu dah ada dalam Quran sebenarnya. Tak perlu buku pun. Pasal kita mungkin ramai hari ni umat ramai yang tak mengaji satu hal kan, jarang mengaji. Dan pakcik tuan-tuan kat sini masya-Allah pakcik-pakcik semua mengaji. Ada pula mengaji setakat mengaji lah kan. Bukan mengaji Al-Quran ni tak apalah, mengaji bismillah sampai qul huwallah tu kira mengaji dapat pahala besar kan? Tapi kalau mengaji faham, makna faham Quran dengan ilmu-ilmu yang ada dalam kandungan tu melalui para tuan-tuan guru, para alim ulama, para masyayikh, ini lain. Jadi sebenarnya Nabi-Nabi ini bukan ada agama lain, tak, semua Islam. Dunia ni ada dua je daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, Islam dan kafir. Dah. Satu orang mengaji nafi isbat kan, orang faham kan. Menafi bukan menafikan, mana boleh menafi tokong, nafi berhala, tak, siapa ajak tu kan. Pasal dia tu bukan Tuhan, tak layak pun. Mengisbatkan nafi Tuhan yang ada dalam otak kita kan. Takkan, sebab apa yang kita bayang tentang Tuhan itu bukan Tuhan. Untuk mengisbatkan Tuhan yang itu mengisbatkan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'azzamatu. Jadi maknanya dalam bulan-bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala buat peristiwa, Allah muliakan bulan Muharram. Jadi bila kita tahu kita jadi Islam, kita lahir. Yang kedua, nikmat teragung, kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Pasal dalam banyak-banyak umat, kebanyakannya di kitab-kitab terdahulu, mereka bercita-cita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab umat yang paling dikasihi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelebihan-kelebihan yang banyak Allah Ta'ala buat kepada kita umat Nabi SAW yang tak diberi kepada umat-umat sebelum umat baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya saya nak kongsi dalam kitab Qami' At-Tughyan.
Kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Syekh Nawawi Banten kan, ulama asal Banten, duduk menetap di Makkah dan wafat di kota Makkah, ulama besar. Syekh Nawawi Banten ni ada buat kitab, nama kitab dia Qami'ut Tughyan. Qami'ut Tughyan ni kitab ni tujuan nak syarahkan kitab hadis yang dikarang oleh guru dia. Guru dia Syekh Zainuddin Al-Malibari yang buat kitab Fathul Mu'in tu. Kalau orang mengaji fiqh ada kitab nama Fathul Mu'in kan, yang karangnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama yang asal daripada Malabar, India. Kemudian mengaji di Mekah sampai jadi alim, jadi imam besar di kota Mekah dan wafat di kota Mekah, melahirkan ulama-ulama. Antara ulama besar yang dilahirkan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari ini selain Syekh Nawawi Banten, antaranya juga adalah Sayyid Abu Bakar Syata. Sayyid Abu Bakar Syata yang buat kitab I'anatul Talibin tu, kitab yang sangat masyhur kan, banyak tok-tok guru mengaji dan mereka pasti baca kitab ni, kitab I'anatul Talibin pada mensyarahkan Fathul Mu'in. Jadi Syekh Zainuddin ni ada buat kitab hadis tentang Sya'bul Iman, beberapa cabang-cabang iman. Maka kitab ini disyarahkan oleh murid dia Syekh Nawawi Banten, namanya Qami'ut Tughyan. Ketika membahas tentang hadis beriman kepada Allah dengan memuliakan tetamu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, kama qala Nabi SAW. Nabi sebut, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamu. Salah satu cabang iman adalah memuliakan tetamu. Maknanya nak kuatkan iman ni, akar-akar dia banyak kan, kena cakap diam atau cakap benda baik atau salah satu. Jadi semua ni kalau kita buat, insya-Allah iman kita mantap kepada Allah sampai dapat takwa. Ini sebanyak kebersihan, sabar, ni semua bahagian-bahagian kita kena ambil. Dia ada cabang-cabang. Dalam Qami'ut Tughyan ketika bahas pasal ini, Syekh Nawawi ada tulis satu kisah menarik. Kisah tentang Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salam ini, dia tahu kehebatan kita umat Nabi SAW. Maka satu hari dia minta kepada Allah. Panjanglah Syekh Nawawi tulis. Syekh Nawawi tulis antara manusia yang digelar Abad Dhaif kan, bapa tetamu Nabi Ibrahim. Sebab sifat Nabi Ibrahim ni, setiap kali nak makan dia akan berjalan sekurang-kurangnya paling jauh 2 mil. 2 mil ni apa, sekilo lebih 2 kilo tak tahu kan 3 kilo lebih. 2 mil ni 3 kilo lebih. Dia akan jalan cari, selagi tak jumpa dia jalan. Kalau jumpa tamu dia bawa, selagi sampai 3 kilo dia sanggup jalan, asalkan ada tetamu. Dia suka tetamu, tak makan seorang. Mungkin kita macam tu insya-Allah Ke ada orang yang lari 2 kilo 3 kilo tak mau orang nampak. Takut kita terbalik kan, sanggup lari 3 mil supaya tak ada tetamu minta makanan kita kan. Nabi Ibrahim, cerita Syekh Nawawi dalam Qami'ut Tughyan ni, dia akan berjalan hatta sampai 3 mil. Apa ini, 2 mil dalam 3 kilo lebih, semata-mata nak cari tetamu. Sehingga satu hari Nabi Ibrahim AS bermunajat, minta dengan Allah, ya Allah, minta supaya Allah jadikan tetamu dia walau sekali umat Nabi SAW. Dia minta dengan Allah, minta Allah hadirkan umat Nabi SAW menjadi sebagai tetamu dia. Itu doa Nabi Ibrahim. Allah kata, Intalabat ya Ibrahim, kamu minta sesuatu yang mustahil kan, umat Nabi Muhammad jauh lagi kan. Moga-moga kita dalam doa Nabi Ibrahim insya-Allah kan, mudah-mudahan, amin. Jadi Nabi Ibrahim jawab dengan Allah, tahu kata Nabi Ibrahim. Saya sebut nama kitab sebab zaman ni zaman kan orang tak sahih, maudhu', Israeliat. Kita tanya Israeliat apa? Hang ngaji mana? Israeliat tu apa? Oh, semua cerita Bani Israel. Semua kena tolak. Tak tahu. Duduk diam. Tak mau percaya, sudah. Kita mengaji apa yang guru kita ajak, apa yang kita baca, kita yakin. Dia fadil, dia dalam bab fadailul amal, untuk beramal, ambil fadilat dia supaya kita boleh beramal, dekatkan diri kepada Allah. Tak mau sudah. Apa nak dekatkan diri pada dunia, silahkan. Kita nak dekatkan diri pada Allah. Siapa aja hamba Allah yang saleh, Nabi Adam kan, kita cuba buat, insya-Allah Allah Taala jadikan kita hambanya yang saleh kan. Jadi Allah kata mustahil. Jawab Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim kata, ya Allah, saya tahu benda ni mustahil.
Tapi saya tahu juga tidak mustahil untuk Allah kabulkan permintaan saya, kata Nabi Ibrahim. Memang benda yang mustahil, tapi tak mustahil untuk Allah kabulkan. Ini hak mutlak Allah. Kemudian Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan permintaan Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Dengan cara apa? Caranya, kata pengarang kitab ni, Qami' Atriyan, boleh cek nanti insya-Allah. Kitab tu banyak di PDF. Habib Umar baru main yang 2 tahun lepas itu Habib Umar baca syarah Qami' Atriyan sepanjang rihlahnya di Nusantara ni. Kemudian Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim dengan cara Allah panggil malaikat Jibril alaihi salam. Allah panggil, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam pergi ke syurga, ambil segenggam kapur daripada kapur syurga. Campur bahasa lama tak cakap Kedah, mai sini syok nak cakap ni. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril ambil segenggam kapur dari syurga. Tapi genggam Jibril bukan macam genggam kita kan. Genggam Jibril sak kan? Jadi malaikat Jibril pun pergi syurga, kemudian ambil segenggam kapur dari syurga. Kemudian Allah perintahkan buat apa kapur yang digenggam oleh Sayyidina Jibril ni? Maka Jibril alaihi salam Allah perintahkan pergi ke Jabal Rahmah, Bukit Rahmah dekat Mekah tu. Dari situ Allah perintahkan Sayyidina Jibril alaihi salam untuk tiupkan kapur ni, meniup kapur syurga. Kemudian malaikat Jibril pun buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Kemudian sampai di Bukit Rahmah, malaikat Jibril AS pun tiup kapur syurga ini. Tiupan Sayyidina Jibril bertebaranlah kapur ni syurga ke air-air laut. Bertebaran kapur yang ditiup dari syurga ni, kapur daripada malaikat Jibril yang diambil dari syurga ke air-air laut. Dan kapur ini bila pergi ke air laut, dia berubah menjadi garam. Maka kata ulama, sesiapa di kalangan umat Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya ada garam, maka mereka ini termasuk tetamu Sayyidina Ibrahimul Khalil alaihi salatu wassalam. Mana garam? Mana ada hari ni orang masak tak ada garam, betul kan? Kecuali orang-orang yang masak darah tinggi pun dia ada juga garam sikit. Kerana orang Melayu kan, kalau tak ada garam boleh bercerai kan. Impor masak apa ni kan, tak sedap makan, betul. Orang utara ni lagi lah, kalau tak ada garam, macam cerita Piramli boleh pancung kan. Gara-gara sambal belacan takkan sampai pancung kan. Buatlah cerita ikan mas ke kan. Jadi mana-mana umat Nabi Muhammad SAW, kata ulama, selagi mana di dalam rumah mereka ada garam, maka mereka ini adalah orang yang Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Ibrahim itu menjadi tetamu Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Jadi cara Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim dengan menjadikan garam ini sebagai makanan yang akan mendapat bahagian pahalanya adalah Sayyidina Ibrahimul Khalil alaihi wassalatu wassalam. Sebahagian ulama-ulama sufi lah kan. Ulama sufi ni orang hebat, mereka alim yang muhaqqiq kan. Maka mereka ini mengambillah beberapa riwayat, antaranya sebut Sayyidina Ali bin Abi Talib kan, sekurang-kurangnya. Dan kita tengok doktor-doktor pun dah banyak menyokong lah, kalau tengok dekat media sosial, tak tahulah yang mana sekurang-kurangnya sebelum makan kita, dulu orang tua-tua, ayah saya semua macam jadi wajib lah rumah kita kena calit dulu garam kan, satu calit, tunggu saat baru makan kan. Selain dia faedah untuk kesihatan badan, dipotong mungkin makan lemak-lemak yang tak baik dalam makanan ni kan, untuk sihat. Selain dia ni tujuan untuk kesihatan kita, dan selain juga kerana kita tafaul, mencontohi amalan-amalan orang-orang saleh. Pasal dia dalam kitab pasal calit garam ni bukan tak ada. Jadi orang-orang saleh, tok-tok guru kita, syekh-syekh, ada riwayat kata Sayyidina Ali dan antara lain macam-macam. Tapi tak apalah, yang penting orang-orang baik, orang-orang besar, orang alim, orang saleh buat benda ni, kita ambil sebagai tafaulan, mencontohi perbuatan mereka, ada pahala kan. Kalau kita tak jadi saleh pun, mudah-mudahan dia bantulah bila kita nak mencontohi orang saleh ni. InsyaAllah apa yang kita buat, walau hal-hal kecil, dan kita minda kita, hati kita terdorong ke arah perbuatan saleh kan. Mesti kita nak buat benda-benda yang boleh macam mana mereka buat dulu, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang terbesar adalah kita menjadi bahagian daripada tetamu Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi wassalam. Pasal dia nak umat Muhammad ni jadi tetamu dia. Kata ulama, pasal apa dia nak? Pasal dia tahu umat Nabi Muhammad SAW ini luar biasa.
antaranya. Kan Nabi sebut hebatnya kita ni, kita umat Nabi Muhammad ni, Allah nak ampunkan dosa ni cukup senang. Nak tahu pula kita, Nabi pun tahu kita hidup zaman ni tak boleh, susah nak elak dari dosa, betul. Kadang kita duduk rumah pun kita boleh berdosa. Duduk rumah tak payah keluar boleh dosa. Kan kita buka handphone kan, buka media sosial, kadang nampak perempuan lalu, walaupun lalu sat tapi aurat dia kita dah nampak, itu pun dah berdosa kan. Nampak tengok aurat orang, kadang kita nak tengok berita pun, benda tu dah susah nak elak. Dosa secara langsung dengan dosa secara tak langsung. Kadang kita tak cari pun dosa tu mai. Orang mai bagi dosa kat kita kan, mengumpat, cerita hal orang, mengadu domba, orang sampaikan kat handphone cerita. Nak musim-musim pilihan raya ni banyak dosa kita. Cerita buruk sana, buruk sini, masing-masing nak menang. Yang ni nak menang kena burukkan kawan ni, yang ni pun kena burukkan kawan, kena cari mana salah supaya kita boleh fikir. Contoh kan. Dan kita pun padahal pilihan raya contoh kat Johor, kita kat Manjung tak ada kena-mengena pun, kita pun sibuk lah sampaikan keburukan orang. Dia jadi dosa namimah kan, adu domba kan. Nabi SAW sampaikan dalam hadis, kafa bil mar'i kadhiban, kata Nabi. Sudah bagi Nabi, bagi aku cukup seseorang tu dianggap pendusta. Maknanya bagi Nabi kita ni pembohong. Dianggap oleh Nabi kita umat yang pembohong. Siapa? An yuhadditha bi kulli ma sami', qala Nabi SAW. Maknanya kalau umat Nabi, bagi Nabi dia pembohong apabila dia suka bercakap, menyampaikan benda yang dia dengar. Benda yang dia dengar, dia dengar, dia baca, dia tu, oh macam ni, lagu ni no. Kita pun sampai kat orang, duduk kedai kopi, tu sah duk undi kawan ni gini. Kita tak kenal pun, dia pun tak kenal kita. Macam tu. Kata Nabi, kafa bil mar'i kadhiban. Cukup seseorang ini dianggap pembohong, pendusta. Maknanya di sisi Nabi kita mai pun buat. Kalau Nabi tanya nanti suatu hari kenapa buat gini, siapa saya tak, Nabi kata tetap pembohong. Nabi dah kata kerana yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Itu sikap yang kita tak dapat elak hari ni, betul. Kadang-kadang kita, yang bukan saya cakap berbahasa orang, kadang saya sendiri, kita sendiri, kita duduk dalam grup WhatsApp, mestilah kita nak jadi yang paling tahu, betul tak? Pasal kita orang panggil ustaz, habib, syekh, kalau tak tahu malu. Orang ni pun tahu kita ngaji fiqh, tauhid, tasawuf, ditanya politik, kita pun jawab juga. Macam kalau tak jawab nanti orang tak panggil ustaz kan. Kotlah tanya bab yang kita mengaji, tak tanya bab apa ni semasa, kita pun ulas isu semasa kan. Padahal bagi Nabi SAW itu dianggap sebagai pendusta, wal'iyadzubillah min dzalik. Maka maknanya kita hidup di satu zaman, satu suasana susah kita nak elak. Maknanya kita cuba elak kan, kita susah nak elak. Jadi kita terumbang-ambing dengan hal-hal yang dosa. Jadi nak dekat dengan Allah, nak fokus senantiasa dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, susah. Kita fokus Nabi, nanti lupa lagi kan, terlupa, tertinggal. Jadi rahmatnya Allah Ta'ala, kata antaranya Allah Ta'ala nak buat kita dapat rahmat, dapat keampunan. Apa dia? Salah satunya dengan kelebihan ada tetamu ni. Pasal tetamu, Nabi SAW sampaikan kepada kita, tetamu ni hebat apa? Dia duduk selagi dia ada dalam rumah kita, apalagi dia makan makanan yang kita hidang, kemudian kita minum air yang kita hidang. Maksudnya setiap tegukan tu adalah rahmat dan maghfirah untuk teman. Walhasil selama dia ada kat rumah kita, selama itu rahmat Allah mencurah-curah. Rahmat ni dia satu rumah sebenarnya. Bukan, rahmat ni bukan satu anugerah. Rahmat ni umpama sebuah rumah, dalam rumah ni ada banyak. Kan rumah ni, dalam rumah dia ada bilik, dia ada dapur, dia ada toilet, betul? Kemudian di ruang tamu. Ruang tamu dia ada banyak, dia ada sofa biasanya lah kan. Ini kita secara kita lah kita fikir. Ada sofa, ada televisyen, ada rak, ada ni, ada hiasan. Kan setiap tempat tu ada banyak benda, betul? Bilik ada katil, ada almari, ada apa ni, cermin. Lepas tu di meja cermin tu ada makeup, macam-macam ada. Ada barang mahal lah. Ada yang bubuh duit dia kat situ, bubuh emas, perak, gangsa, macam-macam dia simpan. Jadi rahmat ni umpama rumah. Bila dapat rahmat ni dan segala isi rahmat tu diberi Allah Subhanahu Wa Taala kat kita. Itu yang kita kena faham. Dia bukan satu rahmat tak. Rahmat ni limpahan kasih sayang, cinta Allah. Dalam cinta ni, dalam tu mungkin ada redha, ada ini, ada semua ada dalam tu. Ini selagi tetamu duduk dalam rumah kita. Bila mereka keluar, tetamu ni balik tinggalkan rumah, tetamu ni bawa apa yang ada dalam rumah kita, segala dosa, dosa kita, dosa isteri kita, dosa anak-anak kita, siapa pun duduk dalam rumah tu.
Dosa-dosa ni semua dibawa keluar. Dia masukkan dalam tong sampah. Dia main menyapu sampah rumah kita. Rumah kita ni ada sampah kan? Sampah ni adalah dosa kita lah rumah tu. Jadi setiap kali tetamu keluar, dia akan keluar dengan dosa-dosa seluruh isi rumah tersebut. Ini hebat kita. Kadang kita punya solat, kita punya apa, kita tak. Tapi bukanlah kita suudzon, bukan kita sangka buruk dengan Allah, tapi ada masalah dalam amal ibadah kita. Maka Allah buat, Allah beri kemudahan banyak kepada kita umat Nabi SAW. Antaranya ini, hanya dengan ada tetamu ni bawa keluar segala dosa-dosa kita dan seluruh isi keluarga kita, isi rumah kita tu. Mana kalau hari-hari tiap waktu kita ada tetamu, mana hari-hari insya-Allah keadaan kita tidur dan bangkit tidur dalam keadaan dosa kita diampunkan oleh Allah. Ni salah satu je, banyak lagi kan. Hadir majlis ilmu, duduk i'tikaf, berkhidmat kepada orang alim, orang saleh, banyak-banyak. Ini salah satu je, bahagian kecil daripada cara Allah Subhanahu wa taala nak beri kemuliaan ataupun nak muliakan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Ibrahimul Khalil tengok, dan para nabi dulu mereka tengok, wah, untung jadi umat Nabi Muhammad. Dan antaranya yang Nabi kata, dengan niat je, niat umat Nabi Muhammad kalau niat nak buat baik. Contoh tadi tengok ada poster malam ni, masjid daerah ada buat majlis ilmu, ada buat ceramah, ada mai tetamu dari jauh ni, dari Johor ni nak mai lah, nak hadir, nak dapat pahala, nak iktikaf masjid maghrib isyak. Tiba-tiba ada halangan, tak dapat mai kan, ada halangan. Mungkin tiba-tiba alamak World Cup pukul 8 contoh. Saya pun tak tahu pukul berapa kan. Wallah, tim aku main ni favourite, tak dapat nak pi. Tak apalah, kita boleh tengok live. Tengok ada abang tu dia selalu buat live contoh kan. Tak mai kan, tak mai. Tapi kerana niat tadi kan, dalam hadis, dalam Arba'in Nawawiyah, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis dia seolah-olah hadir dalam majlis ni, dapat. Ataupun niat, ada majlis kat masjid daerah ni mesti bawa, ni dipertulis Habib, ni mesti ahli bid'ah ni, kuburiyun ni, aku kena mai biar hancur majlis ni. Contoh, niat jahat lah, niat buat tak baik, niat pecah belahkan kaum muslim contoh kan. Aku mesti pecah belahkan majlis ni, tak boleh ni, nanti mereka jadi orang nak main masjid jadi baik, nanti pergi sembah kubur. Tak tahu, ada orang fikir itu, tak tahulah, kita pelik juga kan. Cakap kita nak orang nak main suruh sembah kubur kan. Aku kena main ni, kena hancurkan ni kan, dosa tu kan, kita pecah belahkan kaum muslimin. Tapi selagi dia tak main, Allah Ta'ala tak perintahkan malaikat tulis jadi kalangan pendosa, kecuali dia main buat benda dosa, baru dia berdosa. Itu pun satu je, kerana dosa mengganggu orang, menyakiti kaum muslimin kan contoh. Kalau dia tak main, tak ada niat tu, tak dikira untuk buat benda tak baik. Tapi benda baik, niat tapi tak sampai nak buat, tak amal, dikira satu pahala kerana niat buat baik. Tapi kalau dia main, maka digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat dan untung kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Moga-moga kita bahagiakan hati Nabi. Allah Ta'ala buat kita istiqamah dalam keadaan ni, mana keadaan benda baik-baik. Yang kedua, kita duduk dalam bulan haram. Bulan haram bila bulan istimewa, Allah Ta'ala beri jaminan kan? Bila dia bulan istimewa, dia termasuk dalam bahagian syiar Allah. Syiar Allah ni apa? Tanda kebesaran, tanda kemegahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syiar. Syiar tu tanda. Kan dalam ayat zalika may yu'azzim min sya'airillah wa innaha min taqwal qulub kan. Allah Ta'ala bagi jaminan mana-mana umat, mana-mana hamba Allah Ta'ala yang senantiasa memulia, mengagung, membesarkan tanda-tanda kemegahan dan kebesaran Allah, maka hadiah-hadiah apa? Allah Ta'ala kurniakan taqwal qulub, hati yang ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anugerah besar. Jadi syiar ini ulama bahas banyak. Syiar-syiar Allah paling besar adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Syiar, tanda Allah megah, Allah bangga, Allah rasa agung kerana mempunyai kekasih Nabi Muhammad SAW. Jadi memuliakan Nabi Muhammad dengan memuliakan Allah berarti memuliakan syiar Allah. Itu taqwal qulub. Antaranya lagi ulama buat kitab ni tentang syiar Allah. Apa lagi? Antaranya azan. Azan syiar Allah. Siapa memuliakan azan, memuliakan Allah. Maknanya pasal tu azan ni macam patutnya orang Islam, macam lagu negaraku kan. Kita dididik orang Malaysia, kalau lagu negaraku je dengar terus nak berdiri kan. Sebab kerana memuliakan negara kan, menghormati negara.
Begitu juga Islam, bukan begitu juga dengan azan. Azan ini tanda kebesaran Allah, tanda kemegahan Allah. Jadi tak sepatutnya lah orang Islam tengah sembang ke tengah buat apa, dengar bunyi azan macam tak ada apa-apa, sembang terus. Dan tak boleh patutnya. So, menghormati. Taqwal qulub ni bila kita dapat maksudnya walaupun hal macam ni dengar azan kita rasa mengagungkan Allah, segera nak pergi sahut panggilan untuk beramal, beribadah keluar, untuk pergi solat, untuk pergi dan sebagainya. Sepatutnya. Mana kata ulama, kalau kita nak tengok macam mana Allah Ta'ala jaga kita kan, Islam kita ni, Islam ni, agama ni jaga kita, antaranya kita dengar azan je. Bila dengar bunyi azan, hati kita macam mana? Kalau macam tak ada apa-apa, belum lagi lah kita minta dengan Allah, kuatkan lagi macam tu. Bila dengar azan, rasa semangat, rasa takut dengan Allah, rasa segera nak sahut panggilan Allah, itu dah hebat. Ini kita sebut sya'airillah. Dan sya'airillah ni termasuk bulan-bulan haram, bulan yang Allah muliakan, dan Muharram ini termasuk tanda kebesaran, kemegahan, keagungan Allah. Maka muliakan bulan Muharram iaitu dengan bersama-sama dengan kita muliakan Allah. Muliakan benda-benda yang Allah muliakan dengan di dalam perkara-perkara ini tidak berusaha untuk menghindar diri daripada perbuatan ataupun perkataan yang boleh menjauhkan kita dengan Allah, yang boleh buat Allah benci, Allah tak suka, apalagi mendapat dosa, menjauhkan diri kita kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah ala dhalik. Dalam bulan Muharram, bulan haram, waktu yang penuh berkat ni, waktu Maghrib dan Isyak. Waktu Maghrib dan Isyak ni akan waktu yang banyak kelebihannya. Antaranya kita sering bagi tahu kan dalam surah As-Sajdah, Allah Ta'ala puji bahagian daripada sahabat Nabi Muhammad SAW, bahagian mereka yang mengimarahkan, menjadikan Maghrib dan Isyak ini waktu untuk mereka fokus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dua ayat ni ahli tafsir cerita apa? Punca turun dia satu hari Nabi SAW duduk semayang salat maghrib. Ni waktu maghrib berlaku bagi ahli tafsir. Ayat ni turun kerana pada mengimarahkan waktu maghrib dan Isyak. Ketika sahabat-sahabat ni duduk semayang maghrib dengan Nabi macam biasa, kemudian lepas maghrib Nabi balik rumah. Maka sahabat-sahabat mereka ni tak balik, mereka tunggu i'tikaf. Maka i'tikaf sahabat ni sebahagian baca Quran, sebahagian berzikir, macam-macam lah, mereka beramal-amal ibadah masing-masing. Tunggu waktu Isyak untuk solat dengan Nabi SAW. Takdirnya malam tu Nabi masuk masjid lambat, mereka tunggu. Walhasil ulama tulis waktu itu Nabi masuk pertengahan malam. Nabi main pada pertengahan malam ni pukul 12 lah, 11 lebih 12 kan, itu panggil tengah malam. Lepas tu baru jadi pagi, betul. Kita orang Melayu malam start maghrib sampai pukul 12. Pukul 12 kita dah panggil tengah malam kan. Bila main pukul 1 sampai nak pergi pukul 12 tengah hari, dia panggil pagi. Waktu 12 tengah hari dia panggil tengah hari, waktu baru masuk petang kan. Jadi kita ambil pukul 12. Bayangkan sahabat ni duduk untuk waktu maghrib, tunggu sampai pukul 12 baru Nabi masuk masjid. Cuba imam-imam buat, kena pecat pun. Apalah nak tunggu, nak kerja esok, cuba buat main pukul 12. Padahal kitab fiqh sebut kan waktu afdal, tapi tetap awal waktu ni utama lah. Tapi antara waktu afdal sebenarnya semayang waktu Isyak. Waktu Isyak afdalnya pukul 12. Itu yang ada perbahasan. Kalau ada majlis ilmu kemudian masuk waktu Isyak, mana perlu utamakan? Majlis ilmu, ngaji, apalagi cerita bab fiqh, hukum halal haram, lambatkan semayang sikit jadi afdal. Banyak ulama-ulama buat tu, kecuali negeri kita lah, orang kita tak kuat. Sebab bukan mengaji pun kan, ngaji kat pondok, bukan kat masjid kan. Kalau orang kita tak boleh gitu kan, nanti ustaz ni kena ban, dia ni nak main kita, ya lama. Kita lah butuh kan, jadi kita kena raih juga, nak buat macam mana. Jadi Nabi mai pertengahan malam. Jadi sahabat ni keadaan mereka, kata ahli tafsir, ada yang dah mengantuk, dah tak larat dah, sampai mereka duduk tersungguh-sungguh sabar menunggu Nabi Muhammad SAW. Sabar menunggu imam lah. Imam tak sampai-sampai ni tu imam. Mereka tak mengeluh lah, tak macam kita, tak mengeluh, tak mengumpat. Kita ngumpat kot imam kan, tak luar. Wah, begitu imam main pukul 12, apa dia buat rumah.
Kita banyak kerja lagi, nak lepak kedai mamak lagi, nak kecepati tengok bola kan kita kan. Jadi sahabat ni kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebahagian sahabat ni ada yang terlena dah, duduk lena. Sebab tu kita mazhab Syafi'i kan, ulama istinbat hukum dalam peristiwa ni. Kerana sahabat ni yang lena ni duduk tunggu Nabi ni, bila Nabi mai dia tak ambil wuduk dah, terus bangkit buat saf sembahyang dengan Nabi Muhammad SAW. Satu dalam mazhab Syafi'i ni membatalkan wuduk, salah satunya apa? Illa nauma qa'idin mumakkinin majlasa makinin maq'adatahu minal ardi kan. Tidur batal wuduk, tidur. Kecuali tidur yang keadaannya duduk dan tak berubah tempat, macam mana sahabat. Tapi kalau tidur dalam masjid, contoh hari Jumaat kita tidur kan, kita tidur kat saf sini, saf 1, 2, 3, saf ketiga kan. Tiba qamatnya habis khutbah bangkit dekat saf belakang, maka batal lah. Tapi kalau kita tidur bangkit kat situ tak apa. Ataupun kita tidur duduk, waktu kita imam gerak, dah Jumaat dah, bangkit kita terlentang. Itu lain lah, dah berubah. Itu maksudnya. Kalau berubah tidur duduk bangkit terlentang, ataupun tidur saf ketiga bangkit saf ketujuh. Itu maknanya mengigau. Ada orang kata hari Jumaat tidur tu berjalan. Tu tidur gitu kan. Kalau tidur di situ, duduk, kemudian bangun dalam keadaan yang sama, walaupun duduk tersengit ke, tetap di sama keadaan dia duduk di tempat yang sama, maka tak batal. Sebab ulama Syafi'iyah, ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i, mereka ambil peristiwa sahabat Nabi tu. Mereka duduk dalam saf tunggu Nabi, terlena kat situ. Lena sungguh, bukan ngantuk. Ngantuk lain lah, ngantuk tak batal. Ngantuk ni kita masih dengar orang sembang wak-wi dengar suara orang. Ngantuk kalau tidur tak ada dah, kita dalam alam kita kan, pindah alam. Itu. Kemudian bila Nabi masuk, mereka bangun buat saf terus, tak pergi wuduk. Maka tidak batal wuduk, tidur demikian. Nampak? Perbuatan sahabat pun jadi contoh kemudahan untuk kita beribadah hari ini, untuk kita faham kan. Jadi Allah sebut, Allah bagi ganjaran, Allah puji mereka sabar tunggu Nabi daripada Isyak sampai pertengahan malam, baru Nabi masuk masjid sembahyang Isyak, kemudian selesai baru bubar, mereka balik ke rumah masing-masing. Itu Allah kata anil madaji' tatajafa junubum, mereka pisahkan diri, sanggup tahan korban. Waktu tu mereka boleh balik kan, balik sembahyang dengan bini kan, dengan anak, lena kan, lebih, maknanya bantal kat rumah lebih selesa. Tak, mereka tak buat. Tu Allah kata tatajafa junubum anil madaji' yad'una rabbahum, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa lagi yang main Nabi, ataupun kalau kita bukan nama Nabi, yang main ni alim besar dari Syekh Fulan kan. Ini kita sabar kerana nak dapat fadilat duduk dalam majlis orang-orang hebat, contoh kan. Khaufan wa ta'am mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun. Bahkan Allah sembunyikan, Allah kata hadiah yang Allah Ta'ala nak bagi nanti surprise. Kita tak macam kita akan hari ni kita tahulah kita pahala ni Allah Ta'ala jamin apa? Syurga. Semua umat Nabi SAW jaminan terbesar dia jumpa Allah dapat syurga. Tapi syurga yang macam mana kita tak boleh bayangkan. Maksudnya nanti kita dah sampai, kita dah meninggal, jumpa Allah, dah lepas titian sirat semua, dan depan pintu syurga nanti seakan-akanlah, Habib Umar masih tafsirkan ayat ni, seakan-akan kita ni bila dah sampai di depan syurga ni, apa yang malaikat kata, nah sinilah tempat yang Allah janjikan. Kita akan malu dengan Allah, macam ya Allah, masa seakan-akan tak setimpal dengan apa yang kita buat kat dunia ni dengan apa yang Allah bagi. Maksudnya kita tak terbayang. Macam kita bekerja, kerja kita biasa je ikut time, tiba-tiba bos bagi bonus, tiba-tiba kan bagi kita 1 juta contoh, macam wah apa ni, macam rasa malu dengan bos kan. Bos, saya punya kerja lebih kurang ni je, tak apa saya nak bagi yang macam tu. Ni lebih ni Allah SWT lagi. Kita punya kerja tak seberapa kan, setakat bangun tahajud kan, bangun qiyamul lail, duha, buat baik, bagi nanti lah ni mungkin kita rasakan nanti kat pada mahsyar, ya Allah, inilah tanda maha jawadnya Allah, maha karimnya Allah, maha rahmannya Allah, maha rahimnya Allah. Itu hakikatnya. Kita bayang syurga tu dah power dah. Lepas tu kita tengok syurga macam ni ke, macam ni aku dapat rupanya. Kalau aku tahu aku nak hidup, nak buat lagi, tak mau kerja, tak mau tidur, nak semayang, nak balas balik apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat. Maksudnya gitu. Kalau boleh nak ibadahnya, nak minta lagi 80 tahun nak ibadahnya. Lepas tu kita terkejut, malaikat tanya kenapa? Kita terkejut, rasa malu. Malaikat kata bukan hak ni, jalan dulu dalam. Maknanya walhasil yang Allah Ta'ala maksud ini, ukhfiya lahum min qurrati a'yun, ini ayat ukhfiya lahum min qurrati a'yun ni maknanya selagi kita nampak puas, rida dengan benda tu, maknanya wow, dia lebih wow, lebih daripada apa kita bayangkan. Ini anugerah besar
yang disimpan, yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada fadilat orang yang memakmurkan, menghidupkan waktu maghrib dan isyak di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita anugerah yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kepada kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dia bukan syurga lagi dah, bukan villa lagi dah, lebih daripada apa yang makna tak terbayang dengan akal fikiran kita. Ini hadiah. Pasal tu ulama kata al-kunuz kullul kunuz fi ihya'i ma bainal maghribi wal isya. Kunuz ni piala dunia lah kita letak. Dalam bola ni paling besar piala dunia lah kan, betul. Kita start daripada piala Sumbangsih ni kan. Bila maknanya tim terkuat dunia, bola terbaik dunia yang dapat piala dunia lah kan. Nak masuk piala dunia ni kan saringan dia kena piala Malaysia, piala ASEAN, piala Asia ni semua sampai piala dunia. Jadi begitulah kita seakan-akan kita buat ni macam-macam Allah bagi, tapi anugerah yang terbesar sebenarnya World Cup dia anugerah bagi Allah, dia punya kemuncak anugerah adalah fi ihya'i ma bainal maghrib wal isya, adalah pada kita menghidupkan, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya. Makmurkannya dengan amal ibadah, perkara yang hanya memfokus dan mendekatkan diri pada Allah. Dan amalan paling kuat, paling hebat sebenarnya, paling wirid, paling afdal untuk mendekatkan diri pada Allah apa dia? Kita tengok apa kata Sahibul Zubat, wal ilmu asna sa'iril a'mali fa huwa dalilul khairi wal ifdali. Kan amal soleh ni banyak kan, sembahyang sunat amal soleh, puasa amal soleh, betul. Berzikir, wirid, itu semua amal soleh. Tapi dalam semua amal soleh tak ada amal-amal soleh yang paling tinggi boleh mengatasi pelajari ilmu, majlis ilmu. Dia kata asna ni duduk di atas afdal. Majlis ilmu adalah wirid paling afdal, khususnya kita pada akhir zaman ni. Macam ibu pada kita duduk baca wirid, bukan tak, maknanya wirid semua baik, tapi antara wirid yang terbaik bagi umat Nabi SAW khususnya di akhir zaman untuk kita dan anak-anak kita adalah majlis ilmu. Pasal majlis ilmu selain kita bincangkan hal-hal fokus kita nak beramal apa yang Allah nak, majlis ilmu ni kita nak tahu apa yang Allah tak suka, apa yang Allah suka, apa yang Allah bagi, apa yang Allah tak bagi, apa yang Allah suruh buat dan apa yang Allah Ta'ala tinggalkan, apa yang Nabi suka buat, apa yang Nabi tak berapa suka, apa yang Nabi tak suka, macam tu kan. Kita bahas tu halal, haram, wajib, sunnah, makruh, mubah, ke arah tu. Jadi bila kita buat benda ni, mana lebih afdal antara ni dengan ni, kan kita bincang kat situ. Semua hanya semata-mata kita sebut bahasa Melayu tu nak bodek Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahasa Melayu mudah. Nak dapat perhatian Allah, nak dapat perhatian Nabi Muhammad SAW, itu majlis ilmu. Kalau kita duduk berzikir seorang-seorang tu memang kita nak dekat dengan Allah, tapi kita ini kita ramai-ramai kan, itu benda paling membanggakan ataupun membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Umat berbincang tentang macam mana kita nak hidupkan agama ni dalam diri kita, nak jalankan agama ni, nak faham supaya kita boleh hidup dengan betul-betul. Duduk faham betul-betul, oh ini tak boleh rupanya, oh kalau ni dua ni tak boleh, mana tak boleh yang harus ditinggalkan dulu, contoh. Itu dalam apalagi ilmu fiqh. Itu dikata wal ilmu asna sa'iril a'mali. Majlis ilmu ataupun menuntut ilmu ni adalah wirid paling afdal daripada segala amalan-amalan ni. Kerana fahuwa dalilul khairi wal ifdali, sebab dia adalah dalil untuk kita buat baik, dekatkan diri, berbuat baik, menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik ataupun terbaik di sisi Allah, yang termulia, untuk memuliakan diri kita, mendapat kemuliaan dengan Allah. Dalil banyak dalam Quran Allah Ta'ala dan dalam hadis, dalam banyak-banyak kelebihan. Paling Allah Ta'ala lebihkan ni dua golongan, satu golongan alim, satu golongan talabul ilm, menuntut ilmu. Tak ada anugerah, tak ada penjagaan, pertolongan Allah ke apa ke boleh mengatasi kita buat kerja dua benda ni. Dua benda ni antaranya fadlul alim kan, contoh fadilat, kelebihan jadi orang. Sikit lagi boleh lah, ke-9 dah, minta maaf. Tak buat, saya cakap je saya tak buat sampai pagi, tak buat. Antaranya kelebihan jadi alim ni, Nabi sebut dalam hadisnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimil khair, atau kama qala Nabi SAW. Dalam hadis Nabi kata Allah dan para malaikat senantiasa berselawat. Berselawat di sini maksudnya mendoakan. Allah doakan kita, malaikat doakan kita. Tak cukup lagi, ini tak besar lagi, besar. Kita kalau ayah kita, ibu kita sentiasa doakan kita pun, kita ya Allah rasa hidup kita tenang dah, betul tak?
tok-tok guru kita doakan kita, kawan-kawan kita yang kita rasa saleh, isteri kita, anak-anak kita doakan kita pun dah hebat. Hebat sangat. Ini yang mendoakan kita, yang memuliakan kita, Allah dan para malaikat. Yusalluna ala muallimil khair, mendoakan, mana berselawat di sini merahmati, mengasihi, mencintai, mengampuni, meridai, semua tu dalam tu. Ala muallimil khair, kepada para alim ulama, orang yang mengajak manusia kepada perkara-perkara baik. Dan penuntut ilmu pun Allah Ta'ala beri jaminan kan, yang Allah sebut apa ni, sesungguhnya seluruh makhluk Allah, penduduk bumi ini, hatta al-hitana fil bahri kan, Nabi sebut dalam matan dia. Semua penduduk yang ada di bumi, manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, haiwan, hatta yang melata di dalam air. Ya, dalam air banyak kan, ikan, sotong, udang, tapak Sulaiman, apa lagi yang ada dalam laut kan, kerang ni semua. Mereka yastaghfirun, senantiasa memohon ampun, berdoa kepada Allah untuk ampunkan orang yang senantiasa keluar daripada rumah dia pergi di jalan Allah menuntut ilmu. Ada lagi yang Nabi kata, man kharaja, siapa yang keluar daripada rumahnya fi talab, dengan hanya semata-mata untuk dapat ilmu, untuk pergi mengaji, pergi dengar kuliah, pergi dengar ceramah, apa walhasil apa yang kaitan dengan ilmu yang boleh membuat hatinya mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, boleh dekatkan diri kepada Allah, fokus dia malam tu hanya Allah, Rasul kan, tak boleh fikir benda lain. Maka kata Nabi, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Maka selama dia ni duduk di jalan Allah, tak duduk di jalan syaitan, duduk di jalan Allah. Kalau mati dalam keadaan ni, mati di jalan Allah. Sabilillah ni besar ni kan, jalan Allah yang Allah bukakan. Bukan kita duduk dekat jalan coket kan, jalan banyak kan, jalan apa, jalan banyak nama jalan kan, jalan Mat Rahmat, jalan Mat Bulat, jalan itu, tapi ini jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana untung kalau takdir Allah ambil umur dalam keadaan tu kita di jalan Allah. Asal tu tak ada wirid, tak ada amal. Yang paling afdal untuk kita buat di akhir zaman, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk elakkan diri kita daripada terjebak kepada dosa-dosa dan benda yang menjauhkan kita dengan Allah, melainkan duduk mengaji dalam majlis ilmu, mengajak mengaji. Ini terbaik. Moga-moga majlis-majlis begini menjadikan kita mendapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesimpulannya. Kalau kita nak cerita hijrah panjang kan, nak cerita Nabi di Taif dan barangkali ramai tahu. Tapi tak apalah, insya-Allah untuk ambil keberkatan kita ambil sikitlah. Nabi SAW ni ketika Allah tak umur Nabi 40 dapat je wahyu, Allah perintahkan Nabi sampaikan. Maka Nabi ini bersabar selama 13 tahun untuk sampaikan Islam. Lepas Nabi dapat wahyu, umur Nabi 40 tahun tu Allah perintahkan. Kan dari 13 tahun tu, 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun baru Nabi pergi secara terang-terangan. Itu pun kalau kita tengok, ya Allah, apa yang tak dilalui oleh Nabi. Beza kita hari ni kan, itu kata nikmat. Nabi dulu nak sampai Islam kan, dengan sahabat-sahabat yang awal-awal itu kan. Seperti Sayyidina Harith bin Zaid bin Harithah, Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Ammar bin Yasir, kemudian siapa lagi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, apalagi Sayyidina Bakar, Umar, Osman, Ali kan, yang 10 dijamin syurga. Bukan senang. Hari ini nak sampaikan Islam tak susah, tapi orang Islam jadi susah nak cakap pasal Islam, tak tahu pasal apa. Takut kita nak dakwah, tak rasa tak dakwah, biar. Jangan kata dakwah kat orang luar, dakwah kat diri kita ni, nak ajak pergi dekat dengan Allah, pergi mengaji pun kita payah. Nak motivasi diri, apalagi anak isteri kita kan, tak mampu kita. Anak kita keluar, naik motor, orang-orang dengan jantan mana, kita tak mampu nak tegur, kita takut. Pelik hari ni kita buka handphone tengok, anak kita buat live tergedik-gedik pukul 2 pagi ni walaupun bertudung, kita boleh tegur? Takut kita nak tegur hari ni kan. Susah. Padahal naik Islam Nabi dah bentangkan. Bukan susah cakap, takut nak bawa Islam ke anak, takut anak lari. Takut apa? Takut bini lari. La haula wala. Itu takut yang tak perlu ada kan, tapi dia ada dalam jiwa ramai umat Islam hari ni. Ada sampai bercerai-berai kawan-kawan saya nak bawa hidup agama. Kata jangan takutlah, dia nak cerai, dia cerai. InsyaAllah Allah hentakkan. Allah hentak nanti orang yang akan bantu kau hidup pada agama. Asal memang sebenarnya tak susah. Apa yang susah tak tahu nafsu kita hari ni kan. Dulu kita bayangkan sahabat kena seksa, kena rampas rumah, kena gadai, macam-macam, betul tak? Kena colik, kena itu. Sayyidina Mus'ab tu macam-macam. Sayyidina Mus'ab ni asal orang kaya, orang tampan, handsome, smart, pakai mesti smart, sampai
Hampir gadis-gadis kota Mekah sangat gila dengan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Cukup keluarganya berharta kan, bangsawan, hartawan. Tapi Sayyidina Mus'ab bin Umair ni syahid di medan Uhud kan. Kain nak tutup mayat dia pun tak cukup. Betul? Sampai Nabi pun nangis. Nabi nangis tengok keadaan Mus'ab. Kain nak tutup, bila tarik nak pergi tutup muka dia, kaki dia nampak. Tarik balik bawah nak tutup kaki dia, muka dia nampak. Tak cukup kain. Mati keadaan Zuhud radhiyallahu anhu. Tapi mereka tak goyang lah. Mereka tak keluar dari Islam pun. Makin kuat lagi, makin cinta kat Nabi. Tinggal ni benda-benda 13 tahun mereka lalui. Waktu tahun berapa kenabian, bila datang orang-orang Yasrib, 2 orang mula-mula Islam dengan Nabi, duduk Madinah. Kemudian mai orang 2 orang ni mai lagi tahun depan, tahun ke-12 kenabian, mai lagi bawa 7 orang Islam dengan Nabi. Itu dipanggil Bai'ah Aqabah pertama kan. 7 orang ni mai masuk Islam depan Nabi. Depa sebarkan. Lepas tu bila dah mai nak balik Madinah, depa minta Nabi hantar seorang. Orang pertama Nabi hantar Sayyidina Mus'ab bin Umair. Itu guru pertama dalam Islam, ataupun duta pertama dalam Islam, Sayyidina Mus'ab bin Umair. Hantar balik pergi Madinah, pergi Yasrib waktu tu dengan 7 orang ni. Itu yang mahir kali yang jadi Bai'atul Kubra tu, Bai'ah Aqabah yang kedua tu, Bai'ah Kubra. Mereka berjaya bawa 70 orang kan, penduduk Madinah, di kalangan Aus dan Khazraj kan, bahagi 2. Dan 3 orang wanita. Itu ada Bai'atul Nisa, dia dipanggil Bai'atul Ridwan kan, Bai'at terbesar. Itu pembukaan. Tapi nak sampai tahap tu, teruk yang kita dengar Sayyidina Zaid bin Harithah pecah kepala kan, masih pergi Taif, orang baling batu kat Nabi. Mereka jahat, mereka panggil Nabi ni, pemimpin Taif kan. Mereka kata, kesian kat Muhammad, orang Mekah boleh hang mai sini, kami bagi tempat untuk hang berdakwah. Kami jemput hang. Macam alhamdulillah saya, anak Imam Zaid, beberapa orang telefon sini, kita bagi tempat masjid daerah. Kita mai, alhamdulillah tak ada kena baling batu. Alhamdulillah ramai orang kan, mudah dapat aircon kan. Dapat macam-macam kan. Dulu Nabi diundang, mai jumpa 3 orang ni, depa tipu Nabi, depa ejek Nabi. Betul masa Nabi nak keluar tu, depa suruh hamba-hamba abdi dia baling batu hambat Nabi. Lebih kurang dekat 3 km lebih tak silap. Nabi lari. Sakit depa hambat batu ni. Dia hina Nabi, suruh hamba-hamba abdi dia buat. Budak-budak kecil semua beratok ejek baling batu kat Nabi. Nabi, kaki Nabi luka. Kepala Zaid bin Harithah waktu tu pecah kepala, luka. Pasal nak pertahankan Nabi, batu ni biar tak kena badan Nabi. Macam ni mereka nak bawa Islam. Kita ada. Saya main Manjung tak ada orang baling batu, alhamdulillah kan. Tak ada, alhamdulillah. Siapa pun kita mengajak ada orang baling batu, paling pun orang bising je. Oh ustaz, tu kan bid'ah, itu je, sikit je kan. Dulu Nabi hadap dengan sahabat-sahabatnya, ya Allah, Sayyidina Zaid radhiyallahu anhu ajma'in kan. Sayyidina Mus'ab bin Umair ni Nabi hantar seorang pi untuk pi sampaikan Islam, untuk mengajak 7 orang ni. Alhamdulillah berjaya dapat 70 orang. Itu dulu Sayyidina Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu, umurnya dalam 19 tahun, berkahwin dengan Fatimah binti Khattab kan, adik Sayyidina Umar. Baca Quran pun takut Sayyidina Umar dengar, masih Sayyidina Umar belum Islam. Tapi akhirnya Sayyidina Umar ni dia masuk Islam pun berkat dia dengar adik dia tu mengaji kan, dengan Sayyidina Zaid tengah mengaji dengan adik dia surah Taha tu. Sayyidina Umar masa tu, Sayyidina Umar umur 28 Islam, 28 tahun. Allah pilih orang-orang muda dengan Nabi untuk kuatkan Nabi berdakwah. Kemudian itu Sayyidina Sa'id bin Zaid pun masuk dalam 10 sahabat yang Nabi jamin syurga waktu dia hidup. Kan kita ada 4, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Kemudian siapa? Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Ada 6 ni. Anak-anak kita kena tahu kan. Anak-anak kita kan duduk hafal musim bola ni, Cristiano Ronaldo tahu dia suka apa, dia berak pukul berapa sampai tahap tu punya World Cup. Kita takut anak-anak kita tanya sahabat. Bukan masalahnya walaupun dia bukan rukun pun, tapi inilah yang buat iman, kita tanamkan iman anak kita ni, cinta kat Nabi dengan kenal mereka ni. Sekurang-kurangnya 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi Muhammad SAW. Apa mereka lalui untuk kita rasa nikmat Islam ini. Sampailah itulah barulah Allah buka jalan. Kerana orang Mekah, orang semua tak suka kat hang, pak-pak menakah hang semua kacau, wahai Rasulullah, pilah, tinggalkan. Pergi ke tempat orang yang nak terima Islam. Maksud tu yang betul-betul nak Nabi, nak sebar Islam, nak jadi orang Islam, nak beramal dengan Islam, duduk Madinah di Yasrib.
baru Allah buka jalan. Itu pun 13 tahun Nabi bersabar di kota Mekah. Lepas 13 tahun tu lah apa, duduk Madinah dah dekat 10 tahun baru Fathu Makkah. 10 tahun lagi Nabi berkorban. Siapa? Tinggalkan isteri, tinggalkan anak, tinggalkan rumah kan. Semua yang ikut Nabi ni tinggal. Ada yang kena culik, kena macam-macam. Ada yang kena tipu untuk beriman dengan Nabi. Alhamdulillah mereka kuat dengan Nabi Muhammad SAW. 13 tahun hadap macam-macam, sampailah pergi Madinah. Itu pun nak pergi Madinah, mereka dah tak suka Nabi sepatutnya. Kita kalau tak suka orang ni, kita meluat contoh. Aku meluat tengok orang tu berambut, kita lega lah kan, betul? Kita meluat. Tapi pelik, orang Quraisy ni dah lah tak suka Nabi, halang. Nabi nak keluar pun sakit hati ke, nak halang, kan pelik. Dia punya nak kacau Nabi. Sampai Nabi terpaksa buat plan lagi dengan Sayyidina Bakar Siddiq kan. Nabi, tengah hari tu Nabi dah buat plan kan. Nabi jumpa Sayyidina Bakar, buat strategi, buat peta kan, macam mana. Patutnya Mekah dengan Madinah ni perjalanannya 400 kilo kan, kalau tak silap. Naik kereta 500 kilo, 600 lah, tak tahu. Tapi Nabi pusing jauh supaya tidak dikesan jalan perjalanan Nabi. Nabi pusing jauh, pusing ikut jalan belakang dengan Sayyidina Bakar. Lalu bukit ke bukit sampai melecet kaki Nabi Muhammad SAW. Pasal nak sebar, nak bawa agama ni untuk kita, nak siapkan agama ni untuk kita hari ni, untuk anak cucu kita ni, supaya kita lahir jadi orang Islam ni. Bukan senang. Sampai Madinah ingat dah lega, tak ada lagi. Nabi hadap orang Yahudi pula, ada Badar, ada Hunain, ada ini kan. Sahabat buka jalan dekat kita, tinggal kita ini duduk, lahir je jadi orang Islam. Kita kahwin, kita orang Islam kahwin, dapat anak ni tolonglah bagi faham Islam, sudah hidup jadi orang Islam. Ni tak juga kita dapat anak tapi matematik tak contoh lah kan, pergi sibuk ke benda lain kan. Islam dia dulu ni. Pasal kita orang Islam, kita kena tahu ni orang Islam, kita tak tahu apa dia Islam macam mana kan. Kurang-kurangnya biar mereka betul faham dulu akidah betul, sunnah wal jamaah macam mana, betul fiqh mereka beramal. Sebab tu pilah nak mengaji jadi apa pun. Tapi kita orang Islam terbalik kan. Kita ada geran kan. Itu kita tak tahu, kita pegang geran rumah kan, betul tanya kat mana alamat rumah, kita tak tahu macam mana ni. Pasal tu orang ambil, orang tumpang rumah kita, mengaku tu rumah kita kan. Mereka mengaku mereka ahlu sunnah, tapi mereka rosakkan rumah kita. Perabot kita mereka ubah kan. Sofa buh kat jamban, mangkuk jamban buh kat bilik tidur, macam tu lah kan. Ahlu sunnah wal jamaah tak ada bid'ah-bid'ah ke orang, kuburi-kuburi ke orang, khurafat-khurafat ke orang, tak, bukan macam tu. Kita ada bahas juga khurafat tu apa dia, bid'ah tu macam mana. Tapi bukan semua benda nak sesat ke orang, nak kafir ke orang kan. Tapi kerana ahli sunnah sendiri ni tak faham ahli sunnah kan. Kita ada rumah, kita tak tahu alamat rumah kita, geran kita tahu mana tu, orang masuk ambil. Orang tu tak pegang geran pun, dia buat duplicate je, dia mengaku tu rumah kita, kita pun tergambar. Rasa-rasanya ni alamat rumahku. Macam mana dia mengaku rumah dia je, tapi kita tak boleh buat apa. Ni silap kita umat Islam hari ni. Kita tengok Nabi nak jaga, nak sampaikan kat kita ni untuk kita. Macam-macam. Sayyidina Mus'ab ni meninggal dunia, wafat syahid waktu Uhud, sampai tak cukup baju. Tapi mereka tak pernah merungut kan. Tak ada sahabat tak merungut. Yang mana asal kaya bangsawan, akhirnya masuk Islam jadi orang miskin balik, tapi tak patah balik pun. Yang sampai Madinah kan, nangis-nangis, teringat tanah mereka dicuri, digadai, dibohong, dijual oleh orang-orang musyrikin. Sedih lah, sedih, reta benda kita kena rampas, kena curi macam tu je. Itu yang jadi peristiwa Badar kan. Bila dengar Abu Sufyan main nak jual barang mereka ni, Badar ni berlaku kalau kita baca sebenarnya sebab Abu Sufyan ni dengan rombongan daripada Mekah ni bawa barang-barang kaum Muhajirin ni nak pergi jual dekat Syria semua. Mereka akan lalu situ. Jadi Nabi kata kita tahan barang tu, ambil balik. Ini barang kaum muslimin, barang yang bagus-bagus lah, mungkin ada emas apa mereka simpan, harta benda mereka nak dijual. Itu tujuannya. Tapi Allah Ta'ala bagi lebih pada tu kan. Dengan 313 orang je nak lawan 1000 orang ni. 313 ni pun tak lengkap pun, tak cukup pasukan berkuda semua 2 orang. Pedang kalau kita baca Badar ni kan, yang pihak Quraisy, musyrikin Quraisy main dengan 1000 dengan kelengkapan sempurna kan. Pasukan berkudanya, pemanahnya, tombaknya, pedangnya, cukup macam satu batalion perang nak lawan 313 yang bukan batalion perang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tengok bagi pertolongan, menangkan kaum muslimin. Lepas perang Badar dapat lebih pada apa yang mereka nak ambil. Itu ghanimah tu. Tengok pertolongan Allah datang.
Tapi kena usaha, cari asbab, bukan main tunggu nanti Allah pun pulangkan. Bukan, sahabat tak buat tau, Nabi tak buat dengan sahabat. Kita tunggu insya-Allah nanti barang-barang hampa ni terbang, Allah buat daripada Mekah sini mai kat hampa dah. Nabi tak suruh macam tu. Mesti kalau kita mengaji dia ada asbab kan, afdal asbab. Mana boleh termenung main tak? Kalau Nabi nak buat boleh tak? Boleh. Nabi ada mukjizat kan. Nabi doa je, tahu-tahu dia buka mata tung. Rumah aku kat Mekah ni, katil aku ni emas bini aku, semua ada. Tapi tak, kena perang, ambil hak mereka balik. Sampailah kita jadi orang Islam hari ni kan? Masa tu Nabi nak bina empire ni, sahabat nak kukuhkan empire ni, bukan senang. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan Allah, kita tinggal jaga baik-baik. Kita tak perlu bina apa dah, tinggal jaga dia elok-elok. Kita mati ni bawa benda tu yang Allah tanya nanti kan, apa yang kita bawa. Islam kan, kita orang Islam, apa kita bawa, apa kita ada. Dalam Islam tu banyak solat kita, hubungan dengan Allah, solat, puasa, zakat, haji. Kalau kita boleh pergi haji tak pergi pun Allah tanya. Kemudian ada lagi iman kita, kemudian kita punya apa yang kita dah laksanakan dengan reta kita ni, reta kita mana untuk Islam, mana untuk aku, semua tu. Dan semua tu mesti kita tahu bila kita belajar, bila kita ada guru mana nak atur harta. Contoh, kalau kita tak mengaji, kita tak tahu. Contoh zakat apa kita panggil, tanaman dan tumbuhan. Bukan semua. Ni ada orang dusun durian Nabi tak minta, agama tak minta zakat. Zakat kurma dengan anggur je. Kalau kita tanam durian, tak payahlah pergi zakat durian, nak nisab durian. Tapi ada bahagian kita panggil zakat, dia masuk dalam amwalut tijarah, harta kita berniaga kan, harta tijarah, dia ada nisab dia kan, dia ada haul dia. Macam tu kita mengaji. Kita bukan kena bagi sebahagian durian, tak. Beza. Semua tu dibahaskan oleh alim ulama kita, khususnya kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Patut kita terima kasih mai Imam Syafi'i, mai ulama-ulama macam Imam Nawawi, Imam Rafi'i, tok-tok guru kita. Ajak Imam Syafi'i dah tolong fahamkan dah Quran hadis, kita tak payah pecah kepala dah. Susah nak mengaji balik nahwu, saraf, balaghah, urud, bayan, qawafi. Imam Syafi'i dah bagi tahulah, ni dah ambil lah ni daripada Quran sunnah, apa kita perlu buat. Ini kita tahu, ini yang diminta oleh Allah, kita nanti bawa ke Allah balik. Kita tinggal mengaji sana, insya-Allah. Dan hijrah, apa yang Nabi buat itulah sebenarnya nak jaga takwa, nak ajak sahabat Nabi Muhammad dan Nabi SAW dengan sahabat dan kita semua ni untuk bawa bekal jumpa Allah. Dan bekal yang akan dijumpai Allah ni lah takwa, iaitu kita dapat hidup dan mati nanti keadaan kita 100% kita tunaikan perintah Allah. Itu takwa. Makna tak ada pilih-pilih. Mana Allah perintahkan, mana nak tahu perintah Allah melalui ilmu mengaji. Kita dah tahu, kita ngaji, kita faham, kita amal. Dan juga 100% meninggalkan apa yang ditegah dan dilarang oleh Allah. Maka kalau kita qiyas perbuatan Nabi dan sahabat, kita nak buat hari ini, mana hijrah yang kita perlu buat untuk kita ini balik pada Allah dengan bawa takwa. Kita tengok suasana hari ini. Kalau suasana ini tidak boleh kita menghidupkan Islam, pergi kepada suasana yang boleh kita menghidupkan, mengamalkan Islam untuk diri kita. Senang. Kita, anak bini kita bawa, selamatkan mereka. Duduk dalam suatu suasana yang susah, maka cari suasana yang hidupkan Islam ni apa? Suasana ilmu ni, alim ulama, dekati mereka, para tulabul ilm, dekat dengan pondok-pondok, masjid. Di situlah tempat untuk kita menghayati agama. Kerana di masjid ada banyak ustaz-ustaz, imam yang akan hidupkan kita, ada kawan-kawan yang akan hidupkan kita, cerita tentang agama. Pondok, tok guru dan sebagainya. Wallahu a'lam. Minta ampun, maaf saya ambil waktu terlebih. Apapun, insya-Allah kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya tumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita sambung dan kita berjumpa lagi. Kalau saya minta ampun, maaf lagi sekali kalau ada salah silap dalam perbicaraan saya, dalam perkataan saya. Dan juga kalau ada ambil waktu yang panjang, apapun, mudah-mudahan sedikit waktu yang penuh berkat ni kita minta, dan insya-Allah Allah kabulkan agar duduknya kita majlis ini, keadaan kita Allah ampunkan dosa kita, insya-Allah. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa suami dan isteri kita, dosa anak-anak kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin yang ada atas muka bumi, insya-Allah. Dan mudah-mudahan asbab ini, duduk dalam majlis ilmu, kita hidupkan maghrib dan isyak dengan ibadah, dengan ketaatan pada Allah. Mudah-mudahan Allah buat kita dapat menutup aib kaum muslimin, insya-Allah. Dan jadikan aib-aib kita pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allah kabulkan segala hajat kita, Allah sembuhkan penyakit-penyakit kita yang mana kita
diuji, dibelit dengan hutang. Mudah-mudahan asbab majlis-majlis gini kita doa dengan Allah agar kita meninggal dunia, tak meninggal dunia melainkan Allah lepaskan kita daripada masalah ni, selesaikan hutang-hutang kita insya-Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atil hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Dan kita ambil kesempatan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestin, yang ada di Syria, yang ada di Yaman, yang ada di Iran, yang ada di Pakistan dan di rata-rata dunia, yang mana mereka ditindas, dianiaya hari-hari, mereka hidup dalam ketakutan, kelaparan dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah angkat segala masalah ni insya-Allah. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu kepada mereka ya Allah. Kami mohon bantuan-Mu kepada mereka dan kemenangan diberikan kepada mereka. As'aluka sabat fihim ya Allah. Berikan mereka ketenangan, kesihatan, kekuatan, kesabaran untuk menghadapi ujian-ujian besar ini, dan utamanya beri kemenangan kepada kami orang Islam ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya minta maaf, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan di atas